Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi untuk kuliah sambungan untuk topik multimedia. Hari ini kita sentuh berkenaan dengan proses pembangunan multimedia. Okey, sebelum ini kita dah didedahkan dengan definisi multimedia, perkembangan multimedia daripada mula ianya diperkenalkan sehinggalah kepada peranan ataupun manfaat yang kita boleh gunakan dengan perkembangan teknologi multimedia. Baik, bagaimana kita nak membangunkan multimedia? Bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu aplikasi multimedia? So, kat sini kita akan membincangkan berkenaan dengan proses bagaimana kita nak membangunkan sesuatu program ataupun aplikasi multimedia. Baik. So, bila kita sebut tentang proses pembangunan multimedia, ianya melibatkan fasa-fasa pembangunan. Ada langkah-langkah ataupun prosedur yang perlu dilalui untuk memastikan bahawa aplikasi yang kita bangunkan ataupun program yang kita bangunkan ini menepati kriteria yang diinginkan dan juga dapat dihasilkan dan dapat menyelesaikan isu-isu ataupun permasalahan yang kita rasa dapat diselesaikan ataupun dapat dimanfaatkan dengan program ataupun aplikasi multimedia yang kita hasilkan. Baik, bermula dari perancangan sehinggalah kepada pemasangan aplikasi. Proses pembangunan mempunyai kitaran hayat tertentu dan memastikan aplikasi sentiasa tersedia dan memenuhi keperluan semasa. So, kalau kita bercerita dalam konteks courseware contohnya. Jadi, katakanlah anda nak bangunkan satu courseware untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar, PDP di dalam bilik darjah. Jadi sekurang-kurangnya anda kena memastikan bahawa courseware yang nak dibangunkan itu bersesuaian dengan tahap murid yang awak nak ajar tersebut. Dan ianya perlu memenuhi beberapa kriteria multimedia itu sendirilah. Jadi kita akan lihat beberapa perkara yang kita perlu patuhi ataupun yang kita perlu fahami menyentuh tentang proses pembangunan multimedia. Okey, langkah-langkah lazim kat sini yang secara asasnya dia ada 3 langkah atau 3 prosedur yang utama iaitu pra-produksi ataupun pre-production, produksi dan juga post-produksi ataupun post-production. Jadi ini ada 3 tahap ataupun 3 prosedur utama yang perlu dilalui apabila anda nak membangunkan sesuatu aplikasi multimedia terutamanya yang melibatkan aplikasi multimedia untuk level profesional yang melibatkan skala besar. Okey, di sini kita ceritakan beberapa model-model reka bentuk proses pembangunan multimedia. Kita ada satu model yang kita panggil sebagai Hannifin and Peck. Hannifin and Peck. Seterusnya kita ada model yang agak popular juga, walaupun ianya dah lama, dipanggil sebagai Eddy model. Jadi kalau kita lihat kat sini, untuk model Hannifin and Peck, dia ada 3 fasa. Fasa 1, analisa keperluan. Fasa 2, reka bentuk. Fasa 3, pembangunan dan pelaksanaan. Jadi, kalau kita lihat kat sini, daripada 3 fasa ini, setiap fasa ianya akan melalui proses penilaian dan pengulangan. Okey, katakanlah kita bermula daripada fasa 1, analisa keperluan. Contohnya kat sini kita ada analisa keperluan kan. So, jadi analisa keperluan ni maksudnya apakah keperluan yang perlu kita penuhi, yang kita perlu sediakan dahulu sebelum kita nak memastikan bahawa aplikasi multimedia yang kita bangunkan menepati keperluan yang nak dicapai. Okey. Jadi setiap fasa ini bila kita dah buat analisa, dah dapat dapatan analisa tersebut, kita akan buat satu penilaian. Dan dia akan sentiasa berulang. Kemudian kita akan melalui fasa kedua, reka bentuk, ada sesi penilaian juga. Mungkin ada kata orang pembentulan, ataupun amendment, ada proses
pembaikan. Mana-mana kelemahan yang dikenal pasti pada fasa reka bentuk itu akan diperbetulkan. Jadi itu adalah fasa penilaian dan pengulangan yang perlu dilalui. Sehinggalah kepada fasa pembangunan dan pelaksanaan kat sini apabila dia menceritakan tentang bila kita nak bangunkan perlu ada penilaian. Kan? Kalau awak nak buat suatu courseware tadi contohnya, jadi courseware tu katakanlah dia punya page, kedudukan, image ataupun button link button dia kan. Jadi mungkin uh, uh, perlu ada penambahbaikan dari segi reka bentuk, dari segi layout contohnya kedudukan dia, ataupun bagaimana kecenderungan pengguna ataupun user apabila melihat sesuatu paparan ataupun interface, uh, bagaimana kecenderungan dia untuk menggunakannya. So dia klik kat mana dahulu. Itu semua perkara-perkara yang perlu diambil kira daripada mula lagi, sampailah kepada fasa 3. Okey, itu untuk handle, feed and pack. Kalau kita lihat pada model ADDIE ataupun ADDIE model kat sini, sebenarnya pecahan 5 dalam model ADDIE ni, analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian ini juga adalah peringkat yang sama ataupun hampir sama dengan handle, feed and pack. Cuma proses penilaian dan pengulangan tersebut dia tidak melalui fasa yang serigid ataupun pengulangannya berulang-ulang lebih banyak dalam fasa dalam model handle, feed and pack. So kat sini bila dalam model ADDIE, dari segi analisis, dia akan pergi kepada reka bentuk, dia akan pergi kepada pembangunan, dia pergi kepada pelaksanaan dan penilaian. So prosesnya lebih straightforward lah. Tapi kena pastikan bahawa setiap peringkat atau setiap fasa memang dah lengkap. Memang dah lengkap dan tiada apa-apa lagi yang perlu diambil kira. Dan semua dah selesai. Dan kita pergi pada fasa yang berikutnya. Okey. Okey, kat sini kita pecahkan fasa-fasa utama dalam pembangunan multimedia. Kita ada fasa 1, perancangan. So, bila kita sebut tentang fasa 1, dia ada beberapa langkah ataupun ada beberapa prosedur-prosedur yang perlu dipenuhi atau dilalui dalam fasa 1, perancangan. Bermula daripada pembangunan konsep, pernyataan tujuan, kenal pasti pengguna, cara pelaksanaan, spesifikasi sampailah kepada papan cerita. So ini adalah fasa 1. Kemudian dia akan pergi kepada fasa 2. Selepas kita dah ada sekurang-kurangnya papan cerita ataupun storyboard ni, storyboard kita dah ada, so kita akan pergi kepada fasa penghasilan. So dalam fasa penghasilan adalah fasa di mana kita ada konten. Isi kandungan tu kita dah kumpulkan, kita dah sediakan. Tak kiralah dalam konteks image, video, audio, animasi yang nak dibangunkan, button-button ke latar belakang, semua yang dapat dilihat secara visual, semua yang perlu ada connection ataupun semua yang berfungsi sebagai interaktif, semua benda tu kena prepare pada fasa ini lah. Okey, so kemudian barulah kita pergi kepada peringkat pengarangan ataupun authoring. Okey, so daripada authoring ni maksudnya pengarangan ni kita kena susun lah. Kita kena manage setiap elemen yang ada dalam pembangunan multimedia ni, kita dah kena prepare. Sebenarnya preparation itu telah pun disiapkan dalam storyboard pada papan cerita. Jadi kita kena authoring, maksudnya kita kena arah. Kita kena karang setiap action yang perlu berlaku dalam setiap page. Dalam setiap page bagi kita punya aplikasi multimedia tersebut. Dan seterusnya adalah fasa ketiga. Fasa ketiga dia kena testing lah. Maksudnya bila dah siap sesuatu aplikasi multimedia, kita kena test dia. Kita kena buat demo. Demo kalau kata kita buat satu courseware tu tujuannya untuk siapa guna? Murid guna. Jadi kita kena test kepada beberapa murid untuk pastikan bahawa bila dia guna ada masalah tak? Ada tak perkara-perkara yang membuatkan dia keliru ke? Ataupun yang buatkan dia rasa ni leceh lah, ini rumit lah. Dia tak faham lah. Jadi dia boleh bagi feedback. Jadi feedback itu akan berlaku pada fasa
testing ini, fasa pengujian ini. Jadi bila dah ada feedback awal daripada pengguna, user, jadi sebagai seorang pembangun ataupun syarikat yang membangunkan aplikasi multimedia tu, dia akan pastikan dia akan perbetulkan baliklah. Perbetulkan balik semua yang dikomen tadi supaya bila courseware tadi ataupun aplikasi multimedia tadi sudah siap sepenuhnya, um, dia nak marketkan di pasaran, jadi ianya sudah melalui proses yang sistematik. Baik. Okey. So kat sini kita nak bercerita dahulu pada fasa 1 yang melibatkan daripada pembangunan konsep sampailah kepada papan cerita. So apa yang kita cerita bila kita sebut tentang perancangan? Nak bangunkan konsep, katakanlah awak nak buat satu courseware untuk mata pelajaran pendidikan Islam ataupun bahasa Inggeris. Untuk tahun berapa? Katakanlah untuk tahun 2 atau tahun 3 contohnya. Jadi pertama kena fikirkan apakah konsep, apakah idea yang bila kita nak buat satu courseware ni, kita kena kenal kita punya audience. Audience kita ni budak darjah 2, budak darjah 3. Apa yang mereka suka, apa yang mereka minat. Konsep tu perlu bersesuaian dengan bidang awak kan. Katakanlah pendidikan Islam tu apa yang sesuai. Kalau bahasa Inggeris, apa yang sesuai. Kemudian sesuaikan dengan konsep yang nak diterapkan dalam you punya aplikasi multimedia tadi atau courseware. Selari dengan tujuan kesesuaian kos produksi dan juga penyebaran projek multimedia. So dia perlu selari lah. Perlu mencapai keperluan mata pelajaran pendidikan Islam tadi contohnya ataupun bahasa Inggeris. Dan dia bersesuaian dengan sasaran awak, murid darjah 2, darjah 3 tadi, ataupun mungkin courseware ni bukan saja nak digunakan oleh murid-murid sendiri tapi juga untuk kegunaan guru dalam bilik darjah. So kena ambil kira kos produksi. Setiap apa yang awak buat, langkah-langkah yang awak buat mesti ada kos. Kena fikirkan kos. Dan juga penyebaran projek. Maksudnya last kali nanti awak nak distribute projek ni kepada peringkat yang macam mana. So proses menjana sebuah idea perlu melalui peringkat-peringkat, contohnya sesi brainstorming. Ada satu pasukan. Bila kita nak buat courseware yang berskala besar, dia bukan seorang je yang buat kan. Biasanya dia ada satu tim. Kadang berpuluh-puluh orang untuk kita brainstorm konsep nak macam mana, idea nak macam mana. Contohnya macam nak buat kartun lah, macam nak buat animasi kan. Contohnya kalau kata nak buat animasi Ejen Ali contoh kan. So nak buat animasi Ejen Ali ni, siapa yang nak buat storyboard, siapa yang nak buat jalan cerita, siapa yang nak buat lakaran, siapa yang nak transferkan dia ke bentuk 2D atau bentuk 3D. Siapa nak masukkan dia punya colouring lah, siapa yang nak buat dia punya background lah, siapa yang nak animate dia lah, siapa nak masukkan sound effect. Jadi dia ada banyak proses, banyak skill yang diperlukan. Jadi dia tak boleh nak dibuat oleh seorang. Dia perlu dibuat oleh ramai orang dalam satu pasukan. So sesi melukis melakar pada kertas, sketches, lakaran kasar dan cara formal seperti senarai semak berserta kriteria penilaian. Ini kena ada checklist supaya tiada perkara yang tertinggal. Sebab bila benda tu dibuat dalam skala besar, so dia agak rumit. So checklist perlu ada supaya tak ada tertinggal perkara-perkara yang penting. Okey, kemudian daripada pembangunan konsep tadi, so dia pergilah idea itu digunakan untuk menetapkan visi, perlu dinyatakan dengan jelas, boleh diukur, mempunyai objektif yang dicapai. Jadi macam awak mengajar untuk sesuatu topik ataupun subtopik, ada dia punya objektif pengajaran kan. Objektif pengajaran perlu ada. Jadi bila awak nak capai sesuatu objek pengajaran, perlu pastikan juga bahawa courseware awak ataupun aplikasi multimedia yang awak bangunkan perlulah mencapai objektif tersebut. Seperti contoh awak buat RPH. Bila awak buat RPH untuk mengajar pada hari ini, RPH tersebut, segala aktiviti yang dijalankan
perlulah mencapai objektif subtopik ataupun topik pada hari tersebut. Awak mengajar. Jangan pula kita buat RPH ataupun strategi pengajaran hari ini tanpa mengambil kira objektif pengajaran untuk topik tersebut. Okey. Perlu ada garis panduan yang tersusun dan merancang dengan rasional meliputi kepakaran, masa, belanja, peralatan, sumber yang ada pada ketika itu. Jadi kalaulah kata awak nak buat sesuatu yang agak canggih, bombastik, sesuatu yang memang hebat dia punya teknologi, tapi awak tak ada kepakaran, masa pun tak cukup, kos pun tak ada. Jadi kita kena sesuaikan segala perancangan kita bersesuaian dengan kemahiran, kepakaran yang kita ada, masa yang diperuntukkan. Kalaulah masa diperuntukkan hanya sebulan, tapi awak nak buat projek yang sebenarnya projek itu perlu disiap. Sebenarnya logiknya kena siap dalam tempoh 6 bulan, memang tak jadilah. Sebab awak akan banyak masalah yang akan hadapi, tak cukup masa. Rancang keseluruhan proses bermula dengan idea pertama anda dan berakhir dengan projek yang telah siap untuk penyebaran. Maksudnya kat sini awak kena buat satu timeline. Kena ada deadline. So deadline dia tarikhnya sekian-sekian. So ada berapa masa kita? Kita ada 4 minggu. So 4 minggu kena pecahkan by day atau macam mana sekalipun. So setiap group contohnya ataupun setiap team perlu capai objektif pada hari-hari tertentu. So kena target. Kita punya timeline. Supaya segala proses yang kita nak capai sebelum kita capai semuanya siap dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditentukan. Jangan kita langgar due date ataupun langgar deadline. Masalah. Okey, menentukan matlamat dan objektif dengan terperinci. Okey, maksudnya kat sini adalah matlamat tu adalah satu pernyataan yang luas mengenai apa yang akan dicapai. Contohnya kalau kata mengajar pendidikan Islam, katakan ada 10 bab. Jadi 10 bab tu biasanya kalau contoh kita rujuk kepada DSKP, kita akan tahu bahawa dia ada objektif besar dan dia ada objektif kecil. Objektif kecil adalah objektif bagi setiap bab. Setiap objektif kecil itu hendaklah mencapai objektif besar bagi subjek pendidikan Islam tahun 3 tadi contohnya. Okey. So bila kita sebut objektif, satu pernyataan yang lebih tepat dan spesifik. Sesuatu yang boleh dicapai, sesuatu yang logik untuk dicapai. Itu yang kita kena faham lah. Sama lah macam awak belajar kan, awak belajar subjek pedagogi ataupun PNP. Bila awak hasilkan, bangunkan RPH, so objektif pengajaran hari itu perlulah sesuatu yang memang logik untuk dicapai. Boleh dicapai, boleh diukur. Okey, boleh digunakan untuk menilai kesesuaian sesebuah aplikasi multimedia sewaktu dan selepas ianya dibangunkan. Jadi bila kita nak hasilkan, kita nak capai matlamat ataupun objektif yang telah dinyatakan tadi, ianya memang sesuatu yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan sewaktu dalam proses pembangunan multimedia tersebut ataupun bila dah siap. So bila dah siap, jadi kita boleh tahu bahawa objektif ini tercapai. Okey. Ini kita sebut tadi. Bila kita nak buat sesuatu aplikasi multimedia, yang penting adalah user. User, kita kena kenal pasti kita punya pengguna siapa. Kalau pengguna kita adalah budak-budak umur 8 tahun, 9 tahun, so janganlah hasilkan sesuatu aplikasi multimedia berdasarkan kepada pemikiran kita yang dah besar ni. Kan? Kita kena letakkan kedudukan kita seperti budak-budak umur berapa tadi? Umur 8 9 tahun. So kita kena faham dia punya kecenderungan. Kita kena faham apa yang mereka suka. Dan baru kita boleh buat apa yang mereka nak. Kalau kita buat sesuatu courseware tu untuk peringkat yang lebih tinggi, kata untuk sekolah menengah, budak pelajar-pelajar tingkatan 3 contohnya, 15 tahun. Jadi kecenderungan pelajar-pelajar atau murid-murid umur 8 tahun tadi sudah tentu berbeza dengan murid-murid umur 15 tahun. So ini yang kita kena faham.
Jadi profil pengguna perlu difahami bagi pastikan aplikasi yang nak dihasilkan ini memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kita kena ambil kira banyak faktor lah, faktor demografi, mungkin faktor psikografi, tingkah laku, kecenderungan dan sebagainya. So pembangun kat sini merujuk kepada siapa yang nak membangunkan Courseware tadi, dia kena ada satu team research yang akan mengenal pasti profil pengguna yang nak akan menggunakan aplikasi multimedia tadi. Okey. Baik, penentuan cara pelaksanaan. So kat sini kita ada konsep, kita ada objektif, sasaran pengguna, tentukan gaya persembahan aplikasi. Katakanlah tadi kita bercerita tentang multimedia kan. So definisi multimedia sekurang-kurangnya dia memang kena ada 5 elemen tadi kan. Teks, video, audio, animasi, kemudian apa lagi? Grafik. Jadi ini ada antara perkara yang perlu kita ambil yang perlu diterapkan dalam aplikasi multimedia. Dan komponen-komponen yang perlu ditentukan juga adalah tone. Tone ni bukan macam suara. Tone ni dalam konteks visual ni adalah sesuatu yang berkaitan dengan dia seperti tema lah. Dia macam tema yang bersesuaian. Kalau awak nak buat courseware untuk pendidikan Islam, so tone and manner dia perlu bersesuaian dengan sesuatu yang nampak Islamik kan. Nampak gaya-gaya Islamik, sound effect perlulah sound effect yang nampak lebih Islamik. Latar belakang, warna atau image yang digunakan mestilah Islamik sikit. So itulah yang kita sebut sebagai tone. So tak bolehlah pakai nak pakai image pula pakai kalau perempuan tak tutup aurat. So tak kenalah dengan tone subjek pendidikan Islam tu. Dan kalau buat sound effect pula, sound effect macam perang, bom lah, bunyi meletup-meletup. So dia tak kenalah dengan tone subjek pendidikan Islam tu. Kan? Kemudian kalau ada latar belakang muzik, pakai muzik rock pula, heavy metal. So tak sesuai lah. Jadi itu yang kita sebut bila sebut tone kat situ adalah kesesuaian tema. Dari semua elemen yang saya sebut tadi contohnya bersesuaian dengan bidang awak. Kalau bahasa Inggeris, so macam mana tone and manner yang sesuai dengan bahasa Inggeris. So tak bolehlah terlalu tak bolehlah terlalu macam macam tadi saya katalah, kalau untuk education konteksnya janganlah terlalu fun sangat tu maksudnya macam you gunakan elemen-elemen yang agak keterlaluan lah, yang tak bersesuaian dengan budaya sekolah atau pendidikan. Okey, pendekatan, metafora, penekanan dan sebagainya. Jadi ini semua perkara yang kita perlu sesuaikan. Kalau courseware ini adalah untuk pendidikan, jadi kita kena sesuaikan dengan tema pendidikan. Kalau ianya untuk games orang dewasa, so mungkin tak ada masalah. So tone dan pendekatan metaforanya tak ada masalah untuk disesuaikan dengan orang dewasa. Dia macam kita buat filem, bukan kita lah maksudnya. Macam awak tengok filem lah kat panggung wayang ke dan sebagainya kan. So biasanya dia akan letak kategori. Ini kategori 18 PL. Kan? Ini U dan sebagainya kan. Jadi kita tahu bahawa ini adalah tema filem ni tak bersesuaian untuk budak-budak sekolah 18 PL contohnya. Orang yang 18 tahun dan ke atas boleh tengok. Itu contohlah. Okey. Okey, ini yang saya terangkan tadi, tone tadi bagaimana, pendekatan tadi bagaimana, kemudian metafora. Metafora ni apa? Metafora ni adalah dia menggunakan image dalam konteks yang lebih bermakna. Maksudnya kat situ sesuatu informasi atau maklumat itu kadang-kadang dia menggunakan perumpamaan. Perumpamaan. Contohnya kalau kata kita nak tunjuk kita nak tunjuk sesuatu yang mungkin secara visualnya agak keterlaluan kan. Jadi kita buat secara ilustrasi. Contohnya kalau katalah kalau ada subjek pendidikan seks contohnya. So mungkin dia akan ceritakan tentang komponen-komponen badan manusia ataupun
katalah awak belajar tentang biologi. So, biasanya dia akan bercerita tentang komponen tubuh badan manusia. Jadi, ada visual yang dia tak gunakan imej sebenar. So dia menggunakan ilustrasi. So informasi-informasi tertentu tu kadang-kadang dia tidak menggunakan objek sebenar disebabkan oleh perkara-perkara tersebutlah. Contohnya, kalau untuk peringkat sekolah, tak perlulah awak nak kena bedah manusia kan. So mungkin awak bedah katak contohnya kan. Tikus contohnya lah, paling-paling tidak pun. Tapi kalau awak dah lebih advance, awak nak jadi doktor, mungkin baru time tu lah mungkin awak baru sentuh tubuh manusia kan. Okey. So penekanan pula adalah dia ambil kira tentang kekangan masa, kewangan sumber lain lah. Okey, pembangunan spesifikasi merujuk kepada apa? Ini spesifikasi ini perkakasan dan juga perisian. Jadi bila kita nak buat sesuatu courseware, dia mengambil kira tentang kita punya teknologi. Contohnya kalau saya minta awak buat courseware pada peringkat awak, pada level awak ni, saya tak minta lah awak gunakan perisian-perisian yang advance. Saya minta awak gunakan yang simple, yang mudah aja. Contohnya kita, okeylah untuk level awak, kita gunakan je PowerPoint, cukup lah. Kan? So kalau saya nak minta awak guna uh, uh, Adobe Captivate ke ataupun Autoware ke ataupun Dreamweaver contohnya. Jadi dia mungkin terlalu kompleks untuk awak. So bersesuaian dengan teknologi. Tapi kalau untuk level industri, level international contohnya ataupun yang memang skala industri, dia akan gunakan perisian-perisian yang bersesuaian dengan market tersebut. So dia akan gunakanlah perisian-perisian profesional tadi. Okey, elemen dalam spesifikasi ialah perkakasan untuk sistem pembangunan dan sistem penyebaran. Perisian elemen yang akan dimasukkan, kebolehfungsian dan antarmuka pengguna. Jadi ini adalah kalau kita bercerita tentang pembangunan multimedia berskala besar. Berskala besar. Contohnya kalau kata nak buat courseware level 1 Malaysia. Jadi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia mungkin dia akan lantik satu vendor. Vendor tu syarikat besar lah, syarikat multimedia untuk hasilkan satu courseware untuk subjek apa? Contohnya subjek sains. So courseware ni akan digunakan oleh semua sekolah bawah KPM. Jadi dia punya projek tu projek besar lah. Mungkin ratus-ratus juta punya projek. Okey, jadi itu adalah so bila kita dah fikirkan tentang kos yang besar begitu, maka pihak yang menghasilkannya juga adalah pihak yang memang berpengalaman lah untuk hasilkan. Bukan level-level kita lah, level-level individu-individu ni. Okey. Baik, ini adalah pembangunan spesifikasi merujuk kepada beberapa perkara iaitu perkakasan, berkeupayaan tinggi untuk yang mampu menyokong elemen multimedia tadi. Katalah nak pakai virtual reality lah, kan, nak pakai semua teknologi-teknologi canggih yang ada sekarang. Jadi ianya perlu menepati perkakasan tersebut. Sistem pembangunan dia perlulah yang advance. Sistem penyebaran digunakan untuk pengguna akhir untuk memainkan aplikasi. Contohnya kalau kata dia nak buat satu courseware tu, so courseware tu pastikan dia memang boleh digunakan oleh pengguna akhir ataupun murid tadi. So elemen-elemen yang dimasukkan mesti dah lengkap. Kalau kata elemen multimedia tu kena ada 5, so 5 tu memang dipakai sepenuhnya. Tak boleh pakai 2 atau 3 saja. Sebab dia kata ini adalah untuk skala besar, professional level. Jadi bila professional level, kenalah pastikan ianya level profesional. Kebolehfungsian kat situ. Bagaimana aplikasi bertindak balas dengan pengguna? Contohnya bila kita klik sesuatu button, dia akan pergi ke tempat yang sepatutnya dia pergi. Ataupun kalau kata dia jawab soalan, ujian ataupun test dalam courseware tu, bila kita klik dia betul ke dia salah, dia akan keluarkan arahan yang betul. Dia tak ada pergi tempat lain. Antara muka pengguna, reka bentuk objek pasal skrin dan berinteraksi dengan pengguna. So ini adalah antara kita sebagai pengguna
ataupun murid sebagai pengguna bila buka ada di smartphone ataupun buka di laptop, komputer, jadi dia akan pastikan bahawa reka bentuk courseware tersebut betul-betul dapat berinteraksi dengan pengguna. Pengguna faham. Contoh, bila awak tengok adik-adik awak contohnya umur 3 tahun, 4 tahun, bila buka tab ataupun smartphone dia buka game, dia terus tahu guna. Jadi bagaimana dia boleh tahu guna? Jadi setiap button, setiap simbol yang digunakan kat situ memang betul-betul telah dibuat kajian, telah dibuat analisis bahawa inilah kecenderungan pengguna bila guna game ni. Jadi tak perlu diajar, dah tahulah guna. Okey, jadi itulah cara bagaimana reka bentuk itu berinteraksi terus dengan pengguna. Tak ada siapa-siapa pun yang ajar adik awak yang 3 4 tahun tadi buka tab, buka games, macam mana nak guna. Tahu-tahu dia dah terus tahu guna. Okey, itu sesuatu yang yang kita kena fikirkanlah kecenderungan user bila menggunakan komputer ataupun smartphone, so bagaimana kecenderungan dia. Okey, papan cerita tadi saya sebut adalah storyboard. Ianya adalah sesuatu yang mula-mulanya keluar secara idea kasar. Katakanlah mula-mula cerita pakai mulut je. Okey, saya nak dia punya design tu mesti ada konsep futuristik. Kan? So sekarang ni cakap je, kita cuma cakap secara lisan saja. Tapi bagaimana nak terjemahkan dia dalam bentuk visual. Jadi perlu ada lakaran. Bagaimana yang dipanggil futuristik tu? Futuristik macam mana? Futuristik macam Star Trek ke? Futuristik macam Iron Man ke? Futuristik macam uh, Star Wars ke? Jadi kena faham konsep futuristik yang disebut tadi. Kalau dia kata, okey, saya nak gunakan elemen-elemen perang ini, kata nak buat game kan, nak buat game. So, kita pastikan kita nak buat dia untuk tema peperangan pada zaman medieval age contohnya, pertengahan. Jadi pertengahan macam mana? Dia kena bayangkan macam mana kostum dia, macam mana environment dia, senjata yang digunakan, contohnya lah kan. Jadi itu semua perlu diterjemahkan dalam storyboard. Okey. So tujuannya untuk bantu pembangun merancang dan mengendalikan proses pembangunan. Membolehkan pembangun menguji keseluruhan konsep secara gambaran visual. Jadi, kadang-kadang bila kita sebut secara lisan, saya nak futuristik. So, kat depan tu ada 10 orang. So, setiap 10 orang tu mungkin pemahaman futuristik dia berbeza. Orang ni bayang lain, orang tu terbayang lain, orang sana terbayang lain. Tapi bila orang yang membangunkan itu dia menunjukkan secara visual, macam gini yang saya maksudkan dengan futuristik. Jadi semua orang dapat faham futuristik bagaimana yang dimaksudkan. Okey. Okey, ini adalah fasa penghasilan. Fasa penghasilan ni dia melibatkan dua perkara iaitu isi kandungan dan pengarangan. Okey, so bila kita sebut tentang isi kandungan ni kat sini, maksudnya kena pastikan semua maklumat yang perlu ada dalam courseware tersebut lengkap. Kalau tadi nak buat courseware untuk topik solat, jadi pastikan isi kandungan tentang solat semua ada. Bila kita sebut tentang isi kandungan ini, dia bukan cerita tentang teks saja. Adakah perlu gambar? Kena ada gambar. Perlu ilustrasi? Kena ada ilustrasi. Perlu animasi? Kena buat animasi. Ada video? Kena tu buat video. Latar belakang macam mana sesuai? Kena buat semua. Jadi, bila kita sebut tentang isi kandungan, bukan saja maklumat yang nak disampaikan, tapi juga supporting element. Ataupun supporting image. Yang ada, yang perlu diletakkan bersama-sama dengan teks tadi. Okey, jadi pembangunan isi kandungan ini juga melibatkan proses kumpul. Jadi, bila nak kumpul maklumat ni, dia bukan kejap. Dan biasanya untuk proses-proses seperti ini, dia mengambil masa yang lama. Apatah lagi kalau awak kena buat sendiri. Kalau kata level industri, level profesional, dia tak boleh ambil gambar-gambar kat internet macam tu. Dia kena buat sendiri. Kalau video, dia tak boleh ambil daripada internet. Sebab semua itu adalah hasil orang lain.
Dia tak boleh gunakan hasil orang lain daripada internet, kemudian dia gabungkan, masukkan dalam dia punya courseware, and then dia claim dia punya. Tak boleh. Nanti kena saman, kan? Awak nak buat satu image, tapi awak tak nak buat. Awak nak ambil Upin Ipin punya watak. Awak nak ambil Ejen Ali punya watak. Tapi awak nak buat courseware untuk level profesional ni, untuk level nak dipasarkan, nak dijual contohnya. So, awak tak boleh main sesuka hati ambil watak Upin Ipin, ambil watak Ejen Ali sesuka hati. Awak kena dapatkan permission ataupun kebenaran daripada pemilik Upin Ipin dan Ejen Ali tadi. Dan biasanya kalau mereka mereka nak bagi, mereka tak bagi free. Mereka kata kena bayar atau mungkin kena ada agreement dan sebagainya. Jadi itu semua adalah perkara yang perlu diambil kira. Sebab tu kalau untuk level profesional, kita kena berhati-hati berkenaan dengan segala objek, image ataupun semua elemen yang nak dimasukkan dalam kita punya courseware. Terutamanya untuk untuk courseware yang level untuk dipasarkan ataupun tujuan-tujuan komersial. Untuk meraih keuntungan. Kalau awak cuma nak buat courseware awak tu untuk mengajar dalam kelas awak sendiri, kan? Awak nak mengajar kelas awak yang kat sekolah yang awak ajar, tak ada masalah lah sebab awak guna untuk kelas saja. Jadi tak perlulah nak kena buat satu-satu. So, boleh je pakai sumber yang ada internet untuk tujuan pendidikan. Bukannya awak nak jual untuk keuntungan. Jadi itu beza dia. Okey, proses penterjemahan dan proses pengubahsuaian elemen-elemen yang digunakan dalam aplikasi yang dibangunkan. Ini semua adalah melibatkan proses pembangunan isteri kandungan. So, dia memang agak kompleks. So, perlukan orang yang berkemahiran dalam semua elemen-elemen tadi untuk dihasilkan. Okey, bila kita sebut elemen, pengumpulan elemen tadi itulah. Elemen multimedia tadi, terutamanya grafik, audio, video. Tak boleh ambil video, potong-potong video orang. Audio, ada video yang audio yang mungkin dia percuma kat internet kan. Audio-audio yang pendek-pendek kan, yang 1 saat, yang 2 saat. Kadang ada yang percuma, tak ada masalah. Tapi kalau awak nak ambil audio-audio yang kompleks, biasanya berbayar lah. Kan? Contohnya awak nak gunakan suara latar. Siapa nak guna suara latar? Jadi awak kena upahlah orang yang ada suara latar yang baik. Itu semua melibatkan pengumpulan elemen. Okey? So, pengumpulan elemen multimedia bukan satu kerja yang mudah. Malah ia memerlukan perancangan yang rapi dan sistematik. Sebab tu tadi awal-awal tadi kita kata kita kena ada checklist. Untuk pengumpulan elemen, apa elemen yang kena ada? So, kena ada checklist. Okey? Penterjemahan dan pengubahsuaian elemen. Ini pula untuk mengubah elemen-elemen yang telah diperolehi. Contohnya, daripada format analog kepada digital. So, ini semua sesuatu yang kompleks yang memerlukan kepakaran spesifik. Okay? Tujuan terjemahan memastikan elemen boleh diterima oleh perisian pengarangan. Proses pengubahsuaian yang kat sini merujuk kepada proses manipulasi untuk memberi kesan menarik kepada elemen multimedia. Awak nak buat interface antara muka bagi courseware awak. So, itu semua perlukan kemahiran orang yang pandai Photoshop ataupun Illustrator ataupun apa saja aplikasi multimedia. Okey. Baik, seterusnya adalah pengarangan. Pengarangan ini dilakukan selepas pembangunan spesifikasi dan papan cerita telah sempurna. Awak punya storyboard semua dah lengkap. Dia ada carta alih. Kata ada carta alih. Kadang orang gunakan style fishbone. Dia panggil istilah fishbone lah. Maksudnya daripada first page pergi ke page kedua macam mana, pergi ke page ketiga macam mana, page keempat macam mana sebagainya. So, itu pun dikira sebagai satu lakaran lah. Jadi, dah siap itu semua, and then barulah kita masuk proses pengarangan. Pengarangan ni melibatkan pengintegrasian semua bahan-bahan media. Maksudnya kita nak linkkan antara satu komponen, satu elemen dengan elemen yang lain. Daripada page satu nak pergi ke page kedua, klik apa? So, bila dah klik, apa yang keluar dulu? Apa yang keluar kemudian? Apa yang keluar last? Contohnya kan ada animasi. Kemudian mungkin ada karakter berjalan kejap, and then dia bersuara. So, suara keluar kemudian. Kemudian ada keluar dialog box, contohnya lah. Kemudian bila dah habis tu semua, keluar pula satu pop-ups. Tahukah anda? Contohnya kan. Jadi,
semua elemen yang keluar satu persatu itu perlu disusun atau dikarang. Maksudnya dia kena rangka lah. Kan? Macam buat karangan. Awak buat karangan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, buat karangan kan kita kena merangka dahulu kan. Eh? Ada tajuk, tajuk tu kena fikir. Apa isi dia? Apa point dia? Awak kena conteng-conteng dulu kan. So, bila dah susun semua, dah ada semua isi, kemudian barulah awak susun. Mana satu dulu? Mana yang kemudian? Mana yang ketiga? Mana yang keempat? Mana yang kelas? Mana yang last sekali? So, itulah karangan. Sama juga dalam konteks pembangunan aplikasi multimedia. Perlu ada pengarangan. Jadi kena ada elemen-elemen yang telah diletakkan di situ sentiasa berhubung kait antara satu sama lain dengan dan berfungsi dengan baik. Setiap kali klik orang user klik, dia dapat pergi ke tempat yang sepatutnya. Itu yang paling penting. Jadi barulah elemen interactivity itu dapat berjalan dengan baik dan dalam masa yang sama, kalau kata murid belajar menerusi courseware tadi, so dia dapat faham dengan cepat dan dia punya recall ataupun retention dia, memory retention dia akan jadi lebih lama kan. Dia dapat mengingat sesuatu maklumat tu dengan lebih lama. Okey, dan akhir sekali adalah fasa pengujian. Dah siap semua elemen tadi, dah siap lengkap semua apa yang awak dah buat tadi. So akhir sekali adalah menguji aplikasi yang telah siap dibina bagi memastikan ia telah memenuhi matlamat pembangunan. Jadi awak kena kenal pasti beberapa sasaran untuk gunakan awak punya courseware tadi contohnya untuk dapatkan feedback. Contoh kalau awak buat kalau kata Windows kan dulu ada Windows 7, kemudian ada Windows 8, dan then mungkin ada Windows 10. So sebelum sebelum keluar Windows 8 dulu atau Windows 10, sebelum dia nak pasarkan kepada pengguna, dia akan keluar beta version. Betul. Biasanya macam tu. Kalau untuk software lah, untuk software biasanya dia akan keluar beta version. Apa beta version tu? Beta version tu dia keluar dahulu. Kenapa dia keluar dahulu? Untuk semua pengguna guna. Terutamanya yang expert-expert lah. Expert-expert software ni, dia akan guna dahulu untuk dia pastikan bahawa Windows version tersebut ada masalah ke, tak ada masalah ke, ada problem kat mana-mana ke, ada isu kat sana ke, ada kekurangan kat sini ke. Dia akan komen lah. Dia komen dan biasanya pembangun Microsoft tadi, dia akan ambil data. Dia akan ambil semua feedback tu dan dia akan pastikan dia akan perbaiki. So dia akan ambil masa lagi untuk perbaiki, kemudian barulah dia keluarkan yang full version. Bila full version, yelah kadang-kadang full version pun dia tak boleh nak puaskan hati semua pihak kan. Tapi dia akan kena pastilah. Masalah-masalah yang paling serius tu dia akan pastikan benda tu akan diperbaiki. So pengujian merupakan proses berterusan dan boleh bermula di peringkat pembangunan konsep lagi. Jadi dia boleh mulakan daripada awal lagi sebenarnya. Daripada mula lakaran tadi pun dah boleh nampak dah yang tak sesuai. Katakanlah saya minta awak buat courseware, ikut group. Saya nak minta awak buat carta alih, dan saya nak minta awak buat lakaran. So bila lakaran awak tunjuk kat saya, oh tak sesuai lah susunan awak ni, kena ubah sikit. Jadi kat situ dah nampak dah. Proses lakaran tu sendiri dah melalui proses yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Memastikan aplikasi yang dibangunkan bebas daripada pijat, bugs, kemudian dia accurate dan boleh beroperasi dengan baik. Kemudian semuanya dapat memenuhi kehendak pengguna. Itu yang paling penting. Okey. Baik, ini ada proses-proses pengujian yang saya sebut tadi lah. Okey, dia ada pengujian alfa. Ujian alfa adalah ujian secara dalaman tanpa melibatkan orang luar. Tapi biasanya kalau untuk market yang besar, contoh macam saya sebut tadi Microsoft Windows 8 atau Windows 10 contohnya, dia akan gunakan pengujian beta. Pengujian dengan pengguna sebenar. Tujuannya untuk mendapat maklum balas sebanyak yang mungkin daripada pengguna berpotensi terhadap prestasi sebenar aplikasi. Kalau pengujian alfa ni, mungkin macam awak buat ni lah. Katalah saya minta awak buat courseware, awak cuma tunjuk pada saya je. Saya akan test. Saya akan komen. Jadi, ini hanya melibatkan ujian secara dalaman je. Contohnya macam itulah. Tapi kalau pengujian beta, dia akan melibatkan
the real user. Daripada professional user, biasanya professional lah. Yang beta version ni biasa professional user lah. Dia akan kena pasti, dia akan cuba hack sana, hack sini, nak tengok you punya sistem tu bagus tak bagus. Dia komen, dia akan bagi feedback. Okey, seterusnya penyebaran. Penyebaran ni apa? Maksudnya bagaimana awak nak distribute awak punya courseware tu. Dulu masa zaman sekolah, awak dapat buku teks sekolah kan. Kadang-kadang ada buku teks yang baru tu, dia akan sediakan sekali dengan CD-ROM. Subjek sains ada CD-ROM. CD-ROM tu boleh kita belajar kat rumah, courseware tu kan. Itu adalah kaedah bagaimana aplikasi multimedia tersebut disebarkan kepada pengguna. So, dia guna CD. Sekarang mungkin dah tak guna CD kan. Sekarang mungkin guna thumb drive ataupun download aja kat internet. Itu kaedah proses penyebaran sekarang. Okey, jadi kaedah ataupun format penyebaran sekarang berbeza-beza. Tapi sekarang semua dah banyak guna cloud lah. Guna drive. So download je kat mana-mana website berdasarkan kepada arahan lah, arahan yang telah dimaklumkan. Okey. Baik. Okey, ini adalah aktiviti penyebaran tadi saya sebut, sistem penyebaran multimedia. So kalau dulu dan sekarang pun masih ada lagi lah yang menggunakan DVD-ROM contohnya. Tapi majoriti semua dah banyak gunakan internet lah. Download terus semua. Tak kira lah berapa besar pun saiz, beratus-ratus gigabyte pun kadang dia suruh download guna internet saja. Okey, penyediaan untuk penyebaran melibatkan penyediaan fail, storan, perkakasan untuk membolehkan aplikasi dipasang pada persekitaran pengguna. So ini contohnya lah. So kadang-kadang dia berikan internet kan, download, ataupun mungkin dia bagi CD tadi yang saya sebut, atau kadang bagi thumb drive, bergantung. Okey, yang ni awak boleh baca berkenaan dengan penyediaan untuk penyebaran. Okey, rumusan yang kita dapat ceritakan di sini berkaitan dengan proses pembangunan multimedia adalah satu, proses pembangunan ini adalah rumit. Kalau kita bercerita dalam konteks profesional, maksudnya bila awak nak bangunkan suatu aplikasi multimedia yang sebenar, dia memang melibatkan kos, masa dan juga kerja yang sangat rumit. Sebab tu dia mahal. Nak hasilkan multimedia ni memang mahal. Okey. Oleh itu, pastikan proses perancangan amat penting dan dirujuk di sepanjang proses pembangunan. Sebab tu proses is the most important procedure. Jangan kita buat perancangan secara tangkap muat. So kalau katalah diperuntukkan masa untuk membangunkan satu aplikasi multimedia itu, sebahagian besar masa dihabiskan untuk proses perancangan. Proses perancangan itu sangatlah rumit. Okey. Peruntukan proses pembangunan multimedia, kat sini dia nyatakan 80% perancangan dan 20% penghasilan. Jadi kalau kata diberi 10 hari, 10 hari untuk membangunkan satu aplikasi multimedia tadi, so sehingga 80% ataupun 8 hari, sehingga 8 hari gunanya untuk merancang. Daripada awak tentukan konsep ataupun idea tadi sampailah awak pergi kepada pembangunan storyboard tadi. Jadi proses dia sangat rumit. Pengumpulan bahan adalah satu perkara yang sangat rumit. Kalau awak boleh kumpul macam download sumber-sumber yang ada kat internet je tak apa, tapi awak kena create sendiri. So itu yang menjadikan ianya rumit. Dua langkah utama yang memberi fokus terhadap penghasilan atau pembangunan adalah pembangunan isi kandungan dan pengarangan. Ini dua yang paling crucial, paling penting. Proses pembangunan yang rapi merupakan faktor kejayaan sesuatu projek. Jadi tugasan courseware awak contohnya nanti kalau saya kata saya bagi awak dalam tempoh sebulan, so sepatutnya proses yang awak gunakan adalah dalam tempoh sebulan. So mungkin 2 minggu sekurang-kurangnya untuk 2 minggu pertama itu adalah gunanya untuk proses merancang, pengumpulan maklumat dan sebagainya. Dan seminggu lagi mungkin proses untuk awak membangunkan.
membangunkan. Dan seminggu lagi mungkin proses awak tunjuk pada saya. Kalau ada masalah, so ada masa lagi untuk awak perbaiki. Itu yang sepatutnya lah. Kalau awak diberi tugasan tu dalam tempoh sebulan. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kebiasaannya. Kebiasaannya ni, pelajar ni, kalau saya bagi tugasan sebulan, 3 minggu pertama dia tak buat apa-apa. Dia buat benda lain, duk main-main je kan. Dah 3 seminggu yang terakhir, baru dah ada kelang kabut. 2-3 hari dia kumpul maklumat, and then 1 hari dia duk polon untuk hasilkan courseware. Lepas tu esok nak kena submit. Kita boleh nampak, kita boleh lihat hasil orang yang buat kerja last minute dengan orang yang buat kerja dengan menggunakan masa yang diperuntukkan dengan baik. Kita boleh nampak hasil kerja dia. So itu adalah perkara yang perlu anda semua ambil kira lah. Jadi bila kita bagi timeline sebulan, gunakan sebetul-betul sebulan tu. Bukannya ambil last minute je. Nak 2-3 hari nak hantar, barulah kelang kabut. Itu biasa akan mengundang masalah lah. Baik, itu adalah proses pembangunan multimedia yang kita bincangkan setakat ni. Jadi ada sebarang persoalan boleh ajukan kepada saya. Terima kasih.